نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam siri kuliah yang lepas kita telah sebut tentang rukun-rukun puasa antaranya ialah kewajipan ataupun rukun yang pertama iaitu niat pada waktu malam puasa Ramadan dan puasa-puasa wajib fardu yang lain. Kalau puasa sunat boleh kita niat walaupun waktu siang hari. Cumanya dalam mazhab Syafi'i ini sebelum daripada gelincir matahari lah, sebelum daripada masuk waktu zuhur dah. Yang keduanya harus dah untuk orang yang berpuasa sunat walaupun dia telah berniat berpuasa pada waktu malam atau waktu pagi, dia nak batalkan, nak cancel ke puasa dia boleh dah. Tidak berdosa. Cumanya nak ganti hari lain tu terpulang kepada dia lah. Yang ketiganya berkenaan dengan berbuka puasa ni, antara perkara yang digalakkan, disunatkan ialah kita menyegerakan berbuka puasa. Sebab menyegerakan berbuka puasa ni kita dikira mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan patuh terhadap perintah Allah. Sebab puasa-puasa ni bermula daripada terbitnya fajar sehingga tenggelam matahari dah. Jadi tak perlu puasa lagi selepas tenggelam matahari dah. Jadi orang yang paling cepat berbuka bila pastinya masuk tenggelam matahari, orang itulah orang yang menepati sunnah dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara sunnah puasa juga ialah kita disuruh dan digalakkan supaya bersahur. Kerana pada makan sahur tu terdapat keberkatan. Keberkatan yang paling besar sekalinya kerana mengikut sunnah Rasulullah lah. Di samping kita dapat melakukan ibadat-ibadat yang lain, dan kita dapat melestarikan, meneruskan puasa dengan dalam keadaan bertenaga dan bersemangat. Kemudian yang akhir sekalinya kita sebut baru ni iaitu antara sunat juga ketika berbuka puasa ni, iaitu berbuka puasa dengan rutab dengan makan rutab dah. Rutab ni maksud dia tamah hok masih basah, hok masih masak dah. Kalau balah tamah hok putih tu. Kalau rutab tamah hok masak tu. Kalau hok kering jemur tu dipanggil tamrun lah. Bau tamrun lah. Kita tamah Melaka, tak kira dah dah. Jadi kalau nak beli pas ni kedai agak cari rutab dulu. Tak ada rutab barulah cari buah tamah lah. Dia rutak ni dia tak tahan lama rutak ni. Dia mudah rusak. Sebab kalau beli rutak makan tu nak boleh betis lalu. Kalau tak luar dia busuk. Tamar tak apa, dia luar dalam kau serupa ya. Dalam peti kau, luar peti kau tak apa. Dalam botol kau tak apa. Buat tamar tak rusak. Rutak dia kerusak. Tu beza dia lah. Okey, sambungnya malam ni dah. Hadis yang ke-684 muka surat 312. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali faqala rajulun minal muslimina fa innaka ya Rasulullah tuwasil. Qala wa ayyukum misli inni abaitu yut'imuni rabbi wa yasqini falamma abau an yantahu al-wisali wasala bihim yauman ila akhir hadis. Maksud hadis ni nya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Dia berkata Rasulullah SAW melarang menyambung puasa hingga hari berikutnya tanpa makan. Melarang wisal, iaitu menyambung puasa hingga hari berikutnya tanpa makan. Lalu ada seorang dari kaum muslimin bertanya, wahai Rasulullah, tetapi engkau sendiri sambung puasa macam mana? Lalu baginda menjawab, siapakah di antara kalian yang sama dengan aku? Tak serupa dah. Sesungguhnya aku di malam hari, sesungguhnya aku dah, bukan di malam hari tu salah tu dah. Potong di malam hari tu. Sesungguhnya aku, ini abitu. Tengok ni, betul lah Datuk Azwira Royak. Betul Datuk Azwira Royak. Dia banyak terjemah Indonesia ni salah. Dah. Bukan banyak, maksudnya ada lah. Oh banyak, tak apa dia, boleh bakar buku ni. Abitu tu kalau guna, kalau kod bahasa Arab memang abitu. Kalau orang tak faham molek, tak tengok molek, dia kata terjemah abitu betul dah. Abayat tu. Ni bukan ini abitu ni, ini abaitu. Bukan macam ini abitu, ini abaitu. Saya enggan dah. Saya enggan. Maksud aku tak makan, aku tak minum. Tapi yut'imuni rabbi wa yasqini. Allah bagi kekuatan kepada aku seolah-olah aku ni makan, aku ni minum dah. Banyaklah perkataan yang dekat-dekat, yang hampir-hampir mungkin orang tu kurang menguasai bahasa Arab dan dia pakai terjemuh. Lo ni ke kita tarik komputer ke bahasa Arab. Dia translate lalu. Tapi bila satu perkataan dua makna, translate mana so? Mana so? Dah. Sebab itulah kok mana pun nak ngaji kitab ni kena ada guru lah. Dah. Supaya lebih terbimbing. Bukan tak boleh baca buku, boleh baca, digalakkan lah. Baca buku tu. Beli buku, baca buku bagus lah. Tapi kena ada juga waktu-waktu kita ni tak laki. Kita ngadap tu guru. Dah. Beres ya. Kena sih. Kalau pakai ni ini abitu kak, aku bermalas kak selak. Ini abaitu, aku enggan. Yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku tak si makan, tak si minum, tapi Tuhan bagi kekuatan kepada aku. Seolah-olah aku ni makan, aku ni minum dah. Falamma abau, bila mereka enggan. Tengok tu. Saat ni abaitu kan. Itu dia abitu, hak ni abau, enggan juga. Ni betul terjemah dia. Kau tengok muka dia abau ni. Tengok molek. Kerana mereka menolak. Tu betul terjemah itu. Falamma abau, apabila mereka enggan, mereka menolak. Nabi kata tak sambunglah, nak sambung juga. Falamma abau an yantahu al-wisal, bila mereka enggan untuk berhenti daripada sambung puasa saat ni, maka wasala bihim, maka Nabi sambung sama-sama mereka, sambung juga mereka dah. Pas hari-hari, hari yang ketiga tiba hari raya. Dah. Summa ra'au al-hilala, kemudian mereka melihat anak bulan dah. Dia ada al-qamaru, dia ada al-badru, ada al-hilalu. Ana faham molek ni. Ni pelajar-pelajar, ustaz-ustaz dengan ngajar kita ni. Kau ikut kuliah kita ni, dah ramai ikut dari Facebook ni. Dah. Bulan ni bulan dah. Bulan dalam bahasa Arab ada 3. Al-qamar tu bulan tu lah, bulan sendiri. Objek bulan, bulat dah. Tu bulan al-qamar dah. Selaginya al-hilal. Al-hilal anak bulan. Kalau al-badru bulan penuh tu. Dah, bulan penuh. Kalau bulan gelap ke dia? At-tariq dia panggil dia at-tariq. Bulan gelap ataupun al-ghasiq dah. Falamma abau an yantahu, bila mereka enggan untuk berhenti daripada sambung puasa, maka Nabi pun sambunglah puasa bersama-sama mereka sehari demi sehari. Thumma ra'au, kemudian barulah mereka itu melihat anak bulan. Kemudian lalu mereka melihat hilal anak bulan. Faqala, lalu Nabi bersabda, lau ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum, seandainya bulan sabit tertunda, maka aku akan tambahkan lagi puasa wisal bersama-sama kamu, bersama-sama kalian. Nabi royak gitu tu, lau ta'akhkhara al-hilalu tu Nabi mecak lah. Kalau ada lagi hari aku sambung lagi kamu ni, kesambung lagi. Tak ada arah gaya dah, tak ada arah lah.
Kalau ada lagi aku sambung lagi ni. Kal munakkil alaihim. Seolah-olah senada, nada Nabi tu marah. Nada Nabi tu murih dah. Kal munakkil sebagai pelajaran bagi mereka dah. At-tankil bukan pelajaran, nak marah, Nabi marah dah. Nabi semih dah. Nabi marah lah, Nabi hendak mereka dah. Kal munakkil alaihim lahum hina abau, ketika mana mereka enggan untuk berhenti dah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dah. Okey, kita terjemah sekali lagi dah bahasa Malaysia dah, bahasa Kelantan dah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada wisal dah. Wisal lain, wisil lain dah. Itu kan tu. Wisal dah, bukan wisil dah. Wisal maksudnya sambung puasa dah. Sekurang-kurangnya 2 hari berturut-turut tanpa berbuka. Contohnya kita puasa hari ni hari Isnin kita puasa kan. Kita sahur dini hari tadi, kemudian bila tiba waktu maghrib kita tak berbuka. Kemudian lepas isyak tak makan juga. Lepas tu tidur dia tak makan. Sahur pagi esok pun bangun sahur tak makan juga. Kemudian sambung lagi puasa sehari lagi. Atau panggil wisal kan. Kalau kita makan berbuka atau makan lepas isyak saja atau makan ketika sahur saja, tu tak panggil wisal. Wisal ni sekurang-kurangnya sambung 2 hari puasa berturut-turut tanpa berbuka, tanpa makan, tanpa bersahur, tengah-tengah tu. Macam orang tapo tahu tapo. Tapi orang tapo makan juga tak. Buah putih. Makan juga putih. Ni tak makan langsung ni. Dia puasa-puasa ni, dia bukan Islam yang puasa ni, agama lain pun puasa. Kan? Tapi cara Islam ni betul puasa dia. Boleh pahala kerana Allah. So yang keduanya puasa Islam ni nak suruh kita ni dapat tarbiyah. Bukan nak menyeksa diri kita tak. Sebab tu Nabi larang puasa wisal ni. Lalu berkata seorang lelaki dari kalangan kaum muslimin, Rasulullah mularang kami sambung puasa. Mesti sambung tak apa tu. Fa innaka ya Rasulullah, sesungguhnya kamu wahai Rasulullah sambung puasa. Apa tak boleh kami sambungnya? Nabi kata tak suruh apa, tak sama dah. Mu jangan duk kiyah ke aku dengan kamu, tak boleh. Wa ayyukum misli, siapa dia di kalangan kamu serupa dengan aku? Tak ada. Nabi SAW memang ada bersama dengan kita, tapi di sana ada perbezaan yang Tuhan khususkan, Tuhan utama ke, Tuhan khususkan untuk Nabi saja dah. Contohnya Nabi boleh berkahwin dengan orang perempuan lebih daripada 4 orang. Dah. Nabi pernah berkahwin sehingga 13 orang, sehingga 10 orang. Waktu Nabi meninggal 10 orang ada kan. Bahkan ulama kata kekuatan Nabi ni kalaulah betul-betul Nabi nak nikah, Nabi boleh nikah dengan 4,000 orang wanita anak dara belaka. Tu sebenarnya kekuatan Nabi. Tu sebenarnya. Sebab Nabi diberi kekuatan 40 orang ahli syurga. Seorang ahli syurga boleh berkahwin dengan 100 orang perempuan. Analan dah. Tak payah makan ubat apa. Tak payah makan ubat, tak payah cocok, tak payah makan gapo dah. Insya-Allah dari syurga lah. Dah, dunia ni using belaka, orang cari ubat lah, cari doktor lah, gapo lah, using dah. Akhirat asal tak apa dah. Beres. Nabi boleh berkahwin dengan 40 orang wanita anak dara sebenarnya. Tapi Nabi hanya berkahwin dengan 13 orang. Tu pun semua janda belaka. Seorang darahnya. Kan? Dan Nabi dalam peperangan pun Nabi berani. Berani Nabi. Orang lelaki bau lagi belaka, Nabi berani dah. Ana Nabi la kadzib. Ana ibnu Abdul Muttalib dah. Nabi berani, Nabi tak lari apa dah. Jadi keberanian Nabi, kekuatan Nabi. Sebab tu Nabi pernah ke waktu zaman jahiliah, waktu di Mekah, bila Nabi tengok orang bergusti, bergocoh lah, rukanah dah. Rukanah ni kan tak ada orang boleh challenge dia, boleh perubah dia dah. Maka waktu dia orang Nabi ni, dia pun cabar Nabi dah. Dia kata, wahai Muhammad, kalau boleh kebah ke aku, kalau ke aku masuk Islam. Nabi kata apa? Mari. Nabi perubah sungguh, rebah. Mana Nabi masuk Islam dia. Jangan gitu. Jadi kekuatan Nabi tu lebih pada orang lain dah. Sebab itulah dalam hadis waktu kita baca hadis Nabi nak wafat kan,
inni aku kama aku rajulaini minkum. Aku ni tangguh sakit sebagaimana menangguh dua orang lelaki di kalangan kamu. Nabi sakit dua kali ganda, berat Nabi sakit. Oh berat dah. Kalau suhu kak, kalau doktor teh kak, mungkin 2 kali panas daripada orang lain. Tak. Kalau darah ke, kalau tekanan ke semua sekali, lebih 2 kali ganda daripada orang lain lagi dah. Itu kelebihan dia ataupun keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata wa ayyukum misli, siapa di kalangan kamu serupa dengan aku? Tak ada dah. Inni abaitu dah. Beki baris tu. Inni abaitu. Aku enggan dah. Masa aku tak makan. Tapi walaupun aku tak makan, yut'imuni rabbi wa yasqini. Allah memberi kekuatan seolah-olah aku ni makan, aku ni minum dah. Orang duduk di wak sebulan tak makan. Doktor masuk air ya. Masuk air, kemudian masuk susu ke hidung. Tak. Boleh hidup. Kita kalau minum air saja, lembek otak saya. Nak marah kat orang kan saya. Tak nak ngajar, gelap mata, lapat lajuk dah. Tak boleh. Bukan dia minum air, minum susu, tak, bukan dia. Lapar dah. Jadi kita orang sihat ni tak boleh, tak bertahan dengan air, dengan susu. Tapi orang sakit sebulan tu boleh bertahan. Macam mana dah? Tengok. Jadi hak Nabi sebut tak pelik lah. Kalau orang sakit boleh bertahan, maka Nabi bertahan pelik apa ya? Dah. Maka Nabi lebih dari orang sakit lagi, Tuhan beri kekuatan kepada dia dah. Inni abaitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku enggan untuk makan dan minum, tapi Tuhan bagi kekuatan kepada aku dah. Falamma abau, apabila mereka enggan untuk berhenti, Nabi lari-lari dah. Nak buat juga, nak ikut juga Nabi. Nabi pun Allah dia nak ikut. Mari ikut dah. Dengan mecok dah. Wasala bihim. Nabi pun sambung puasa dengan mereka. Pas hari-hari, hari yang ketiga, raya dah. Nabi kata kalau tak raya lagi lah, lambat lagi raya, seminggu raya, aku akan berterus sambung sampai rapat-rapat raya. Biar 2 minggu, biar rebuh lah kapal dia. Dah, aku sebuti sangat. Kal munakil alaihim, seperti Nabi menghedik, Nabi menegur dari keadaan marah, nada marah terhadap mereka dah. Okey, kita tengok sikit pengajaran hadis daripada pengajaran hadis dah. Yang pertama berdasarkan hadis ni, asy-syari'atu al-islamiyah samhah muyassarah, la anata fiha wala masyaqqata. Syariat Islam ni agama yang toleransi, agama yang mudah, agama yang tidak ada kepayahan, bebannya dah. Sebab apa? Sebab wa musyarri'uha al-hakim ar-rahim. Orang yang mensyariatkan, orang yang mengajar agama ni seorang yang bijaksana, seorang yang kesih belah dah. Dia tak suka kita melampau-lampau dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tak boleh kita buat ibadat dalam keadaan menyeksa diri kita. Pernah Nabi masuk masjid kan, tiba-tiba Nabi tengok ada tali terikat terus dia ni. Nabi kata, tali siapa dia ni? Orang kata, ni tali Zainab wahai Rasulullah. Dia ni semaya malam di masjid. Bila dia letih, bila dia cekak, bila dia puas, dia pegang tali, gatul tali tu. Dia semaya pula dah. Nabi kata, huluhu, buka tali tu. Dah. Nabi kata, sembahyanglah seseorang kamu waktu dia cegah saja. Bukan dia paksa-paksa diri dah. Sebab itulah sembahyang sunat ni boleh duduk. Boleh duduk atas kursi, boleh duduk atas atas. Boleh bawa kereta sembahyang. Boleh. Sunat lah. Mungkin sembahyang fardu kan, tak boleh. Sembahyang fardu nak berhenti dulu. Nak berhenti parking dekat sembahyang lah. Dah. Jadi Islam ni tak pernah membebankan kita, tak pernah menyusah-nyusahkan kita dah. Sebab itulah bila Nabi tengok ada waktu Nabi melakukan ibadah haji, ada seorang tua jadi papah 2 orang anak dia. Dah. Dia jalan kaki, tidak berpayung. Nabi kata, siapa dia tu? Kata, wahai Rasulullah, itulah seorang laki-laki pocik tua yang dia bernazar untuk mari Mekah ni jalan kaki. Dia tak say payung, dia puasa tak say buka. Dia tengok panah. Nabi kata suruh dia berteduh, suruh dia naik kenderaan, dia teruskan puasa dia, teruskan ibadat dia. Sesungguhnya Tuhan Maha Kaya. Tuhan tak perlu kepada menyeksa orang melakukan ibadat. Tuhan tak perlu dah.
Ibadah yang ada kemudahan ni lebih berterusan dan jauh daripada rasa puas, rasa jemu, boring dah. Tu. Dan lebih memberi kestabilan kepada diri seseorang dah. Apa tu? Sebab itulah sembahyang ataupun ibadat yang Tuhan tetap kepada kita ni molek dah. Molek dah. Sembahyang 5 kali sehari ni, kalau tak ada sembahyang kat pok kita ni, kau teruk lagi lah. Sembahyang ni, nak beli kau sembahyang tu, mari masjid, jalan kaki, mari masjid, naik motor, mari sini dah. Kamu dia kelip pula. Kamu dia sembahyang, rokok, sujud, sembahyang sunat lagi. Pergerakan tu boleh yang boleh menyihatkan tu badan kita. Kalau takdir tak ada sembahyang jemaah, tak ada sembahyang ni, kita pada makan-makan, lepas tengok TV, tengok bola, World Cup. Dah. Lepas tidur. Lepas makan pula, puas-puas pergi makan, tu makan. Kau cepat dapat penyakit. Kena. Jadi kalau kita boleh melaksanakan ibadat hak Tuhan tetapkan ni, hak wajib ni, mari sembahyang berjemaah pula, kamu dia buat amalan-amalan sembahyang sunat, maka insya-Allah dah kesihatan tubuh badan kita akan stabil dah. Akan stabil lah. Banyak lagi lah lain-lain tu. Makan ni pun kena jaga dah. Kena ada senam pagi-pagi. Mana? Dah. Kena jogging lah. Dah. Kita tak ada nak jogging, nak mengajar pagi-pagi. Pada jogging situ semua mengajar perlu kejap ya. Pada sekat tu dah syarah hadis ni. Okey, seterusnya dah. Persoalannya, apakah hukum sambung puasa 2 hari berturut-turut atau lebih? Tu soalan dia dah. Apa hukum dah? Berdasarkan kepada hadis ni, makruh kita sambung puasa 2 hari berturut-turut dah. Hak tu mengikut mazhab Ahmad bin Hanbal. Mengikut pandangan jumhur, haram hukumnya dah, haram dah. Tapi berdasarkan hadis ni makruh lah. Sebab kalau haram, Nabi tak akan benarkan sahabat buat juga. Tapi Nabi benarkan sahabat buat, tapi dia kena marah, menunjukkan makruh. Boleh sambung tapi tak molek lah. Makruh maksud dia dah. Jadi kalau Nabi teguh, Nabi sekak, Nabi memang haram lah, Nabi takkan biarkan mereka sambung juga. Jadi hadis ni lebih akrab atau lebih dekat kepada pandangan mazhab Ahmad bin Hanbal. Mazhab Ahmad bin Hanbal, kalau kita makan sahur tak berbuka sambung, tak berbuka sahaja, maka hilang makruh dah. Makruh tak makan langsung. Tapi kalau makan berbuka saja ke, lepas isya saja ke, sahur saja ke, maka hilanglah makruh dah. Hadis yang kedua malam ni dah. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahu al-Bukhari wa Abu Daud wa lafdhu lahu. Hadis yang ke-985 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak mahu meninggalkan perkataan dusta. Sebenarnya tak perlu terjemah mahu tu. Tak. Sebab tu terjemah pun tepat sebenarnya. Mahu tak mahu pun tinggal. Tak. Sesiapa yang tidak meninggalkan, buai mahu tak apa dah. Tak perlu apa kata mahu tu. Sesiapa yang tidak meninggalkan dah. Buai mahu tu. Sesiapa yang tidak meninggalkan qaul az-zur wal amala bihi, perkataan dusta, dia terus menerus beramal dengannya, melakukannya, wal jahla, dia bersikap jahil, bersikap bodoh, maka falaisa lillah, maka Allah tidak membutuhkan, Allah tidak perlu, tidak berhajat fi ayyada'a, ketika mana dia meninggalkan makan dan minumnya. Tu terjemah yang Indonesia lah. Tu pun kita ubah dah sikit-sikit dah. Terjemah hukum bahasa Malaysia pula. Daripada nya Abu Hurairah dah, dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang tidak meninggalkan
perkataan dusta, perkataan bohong, perkataan yang sia-sia, wal amala bihi, dia terus menerus mengerjakannya. Sebetulnya ya, boleh puasa pun kecek gitu, kecek ngaruk, boleh puasa pun gitu juga. Hak tolak. Maka wal jahla, dia bersikap bodoh. Bersikap bodoh ni maksudnya dalam percakapan. Oh, kecek bodoh gitu. Dak kita guna dak. Ada orang ni bersikap bodoh. Al-jahlah sininya percakapan dia tu menandakan dia tu orang bodoh. Kalau orang cerita kecek gitu. Ya. Sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan yang dusta, yang bohong, yang sia-sia, dia terus menerus melakukannya, dia terus bersikap dengan bodoh dalam percakapan dia, maka jawabnya falaisa lillah. Fa tu jawab pada man. Sesiapa yang tidak meninggalkan, maka jawabnya falaisa lillah. Maka tidak ada hajat bagi Tuhan dia meninggalkan makan minum. Dia kata tak tinggallah makan minum untuk sepuasa lah. Dah, kalau bahasa kasar lah. Falaisa lillah, Tuhan tidak berhajat dia puasa, dia tak makan tak minum dah. Kita pun kata tak payah puasa lah, tempat kita kecek ngarut juga, tak puasa-puasa dah. Bukan gitu. Kehendak sebenarnya kena tinggal percakapan bohong tu sebenarnya. Bukan tinggal puasa dok. Puasa kau ke mana pun bohong tak bohong puasa juga. Maknanya hak utamanya puasa ni bukan tak makan saja, tak minum saja, dak. Tak telai makannya saja, bahkan puasa juga jangan mutuhkan, jangan luahkan perkataan-perkataan yang bohong. Perkataan yang sia-sia, perkataan yang bodoh dah. Jadi puasa ni jaga mulut daripada makan minum. Kalau tak sengaja makan, lupa, kita pun buat-buat makan, tak batal puasa kita. Ke rasa? Jadi puasa-puasa ni sebenarnya bukan sahaja tak makan tak minum, bahkan nak jaga mulut kita, lidah kita, mata kita, pertuturan kita, telinga kita dan semua anggota kita daripada melakukan dosa. Sebab itulah dalam 5 rukun Islam ni, puasa merupakan simbolik. Simbolik kita meninggalkan perkara-perkara yang Tuhan larang. Syahadah simbolik kepada akidah, kepercayaan. Sembahyang ibadah kepada kepatuhan dengan anggota. Zakat kepatuhan dengan harta benda. Haji gabungi antara harta benda dan apa dia tubuh badan kita. Manakala puasa pula ibadah simbolik kepada kita ni kena tinggal apa yang Tuhan larang. Tengok, makan minum ni halal. Makanan kita beli betul benar. Dah, ayam kita masak, kita goreng, kita buat sup, buh lepti, dah, bubuh lewat haji. Makanan kita. Makanan ni keperluan manusia. Tapi bila masuk bulan puasa, Tuhan suruh tinggal makan minum. Tuhan kata kalau mu boleh tinggal makan minum, apa mu boleh tinggal benda-benda hak aku haramkan, aku makruhkan. Benda haram mu boleh tinggal. Benda haram keperluan kamu mu boleh tinggal, apa mu boleh tinggal kecek bohong, mu tinggal bersikap bodoh. Dah. Maka kalau mu tinggal hak benda haram ni, aku tak sih dah puasa mu. Sebab apa dia puasa mu? Tu bahasa Kelantan lah. Dah. Jadi tu makna dah. Amu rasa tak perlu hurau panjang hadis ni. Hadis ni semua ustaz harus berlaku hadis ni dah. Dalam forum ko, dalam tazkirah ko, semua ustaz hurau berlaku hadis ni dah. Nak wayak pada kitanya, puasa ni kena meninggalkan semua perbuatan dosa. Tak puasa kena tinggal juga dosa. Dia lebih lagi puasa kena tinggal. Dah. Sebab boleh baik waktu melakukan ibadat dah. Lebih lagi kita kena tinggal apa dia perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan dosa dah. Syaitan kena tambah oleh puasa ni. Dah. Kalau buat puasa dosa, buat curi-curi juga ataupun dia buat maksiat juga boleh puasa ni, orang itu sendiri syaitan. Dah. Huwa nafsuhu syaitan dah. Dia sendiri tu syaitan dah. Ataupun dia ni gerak dengan syaitan dah. Gerak dengan syaitan dah. Syaitan kata agak-agak dah, tinggal puasa sebulan tak apa, agak dah, agak dah. Jadi soalannya lah, apakah hukum orang yang berpuasa tapi masih lagi bercakap perkataan yang bohong, perkataan yang dosa? Adakah sah puasanya? Adakah dia perlu qada puasanya ataupun bagaimana? Itu soalan biasalah. Jadi jawabnya puasa dia sah, tak perlu qada, tapi pahalanya kurang.
dia kena bertaubat, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia puasa dia tak dapat membentuk dirinya menjadi seorang yang bertakwa, tak akan mencapai matlamat sebenar, la'allakum tattaqun. Tu jawapan dia dah. Sebab itulah dalam hadis lain, dalam riwayat Bukhari, Nabi kata idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath wala yaskhab fa in syatamahu. Maka bila tiba hari seseorang kamu berpuasa, maka janganlah dia mencarut arrafas mencarut sekarang ni mencarut sekarang ni luah dia punya apa dia ruang dia tu luah dah. Sama ada mencarut dalam percakapan atau sekarang ni orang chatting ke melalui Facebook ke melalui apa dia WhatsApp ke dah. Ada sekali tu hamba orang masuk nama dalam grup Mahak Muhammadi lelaki tahun 1999 dah, bekas pelajar Mahak Sebekal. Orang masuk dah. Kita pun join sama lah. Jadi dah ramai-ramai dalam 40 orang ahli ramai lah. Hak join, hak aktif ada tak aktif ada. Jadi masing-masing bila melontar ke persoalan agama, tak apa kita mengemuka pandangan kita. Kalau salah kita tegur. Tapi hak kerapal dah. Hak salah pun nak petah juga. Hak balah. Dah. So yang kedua ada perangai nakal. Nyo mari gambar tu lah, tak pakai seluar lah. Pakai yang gitu kita pun. Orang tegur pakai tegur dah, kau dia mari. Dia kata kita exit lah. Keluar grup lah. Dah. Kalau kita duduk situ pun dosa juga. Kau nak duduk dekat bersama-sama dengan orang hok ngarut, hok duk mencarut sama sekali. Kalau kita tegur kita dengar, baik tinggal. Hok dia. Faqul salam. Dah goodbye lah. Memang WhatsApp ni, Facebook ni perlu untuk perhubungan kita dah. Tapi kalau bersalah guna, jangan. Banyak perceraian yang berlaku suami isteri ni kerana teknologi ni lah, IT ni lah, perhubungan ni lah. Jadi boleh guna dah. Macam harta pitih juga boleh guna, kata boleh guna. Tapi bila kita guna secara melampau, ni salah guna, maka dosa kita. Boleh beri kesan buruk pada kita. Makan minum ni harus. Tapi nak kau makan hok berminyak semua, hok gula manis semua, hok kolesterol semua, bertanya ke nak darah tinggi lah, darah rendah lah, jantung lah, somak lah, kolesterol lah. Kena. Jadi benda harus tu boleh guna, tapi dengan berhati-hati. Kena ikut apa dia peraturan agama dah. Okey lagi dah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang ke-900 dapat benar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun. Okey, saat ni yang pertama sekali makruh kita sambung puasa 2 hari berturut-turut. Dan makruh bahkan haram kita dalam puasa ni kita bercakap benda-benda yang bohong, benda-benda yang karut-marut, mencarut dah, perkata pada sia-sia dah, haram ataupun makruh dah. Okey, yang ketiga ni, hadis yang ketiga malam ni sekarang ni hadis-hadis musannif ataupun pengarang kita Syekh Ibn Hajar Asqalani, dia akan sebut kepada kita perkara-perkara yang harus ketika berpuasa. Yang kadang-kadang orang anggap benda tak boleh, benarnya boleh benda ni boleh. Boleh tak boleh, entah mana boleh tak boleh ni. Bila Nabi sendiri buat boleh lah. Kena tak? Kecuali Nabi larang. Nabi buat, Nabi larang. Sama puasa kan? Nabi buat, Nabi larang. Tu makruh lah ataupun haram. Sebab khusus untuk Nabi saja. Tapi bila Nabi ni buat, kemudian Nabi tak larang, menunjukkan benda tu hukum untuk Nabi dan untuk orang lain juga. Hukumul lin Nabi, hukumul li ummatihi. Syariat untuk Nabi, syariat juga untuk umat dia. Kecuali khususiyat untuk Nabi SAW. Dalam hadis ni daripada Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Aisyah dah. Dia berkata Rasulullah SAW pernah mencium dah, yuqabbil, mencium dah, kiss dah, kiss me, mencium ketika berpuasa dah. Dan baginda juga memeluk ketika sedang berpuasa. Basyara yubashiru ni tepuh kulit dengan kulit dah. Tak pakai baju lah ni. Bukan sentuh dengan pakaian, tak, tanpa pakaian.
Nabi tak pakai pakaian, Aisyah tak pakai pakaian juga dah. Peluk dalam keadaan tak pakai baju. Dah. Wa yubashiru wa huwa shaim. Dan Nabi ni berpeluk dengan Aisyah dalam keadaan tak pakai baju dah. Dalam keadaan bersentuh kulit dah. Walakinnahu amlakukum liirbihi. Namun baginda adalah orang yang paling kuat, paling bertenaga untuk mengawal syahwatnya dah. Hadis muttafaqun alaih. Dan lafaz hadis ini menurut riwayat Muslim. Dalam satu riwayat ditambahkan oleh Imam Muslim di bulan Ramadan. Bukan bulan lain, bulan Ramadan. Apa dia maksud hadis ni? Maksud hadis ni Aisyah kata Nabi ni dalam bulan puasa, bulan Ramadan ketika berpuasa, Nabi kucup isteri baginda dah. Nabi kucup, kiss dah. Kemudian Nabi juga bukan setakat kucup, Nabi peluk isteri dia dalam keadaan bersentuh kulit dengan kulit dah. Nak royak apa dia? Nak royaknya cium isteri ke, peluk isteri ke dalam bulan puasa, bulan Ramadan, hukumnya harus dah. Tapi kena kawal lah. Dah, jangan terlajak sudah lah. Kena break tu biar makan molek. Break, handbrake pun kena makan. Apa dia, kaki pun kena makan jugalah. Kalau longgar-longgar tu kena beki, kena sebi molek. Dah. Jadi kalau puasa tak apa dia, tak makan cekak, tak sah lah. Kalau awak baru berkahwin ke anak muda ni, tak sah lah. Dah, minta maaf. Dah. Hak lama-lama dah tak apalah. Biasa tu. Dah. Peluk dengan kasih sayang dah. Bukan dengan syahwat dah, dengan kasih sayang dah. Boleh jadi dalam hadis ni menunjukkan harus dah. Harus bagi seseorang yang berpuasa mengucup, mencium isterinya dan memeluk isterinya ketika berpuasa dah. Cumanya tidak digalakkan kepada orang yang baru berkahwin, orang muda, tak dapat kawal diri dia, maka hukumnya makruh. Kalau buat juga tak apa, sah puasa dia nya, tapi tidak digalakkan lah. Itulah. Okey, pengajaran hadis dah. Pengajaran hadis yang pertama sekali, hadis ni menunjuk tadilah. Hadis ni menunjukkan harusnya seorang lelaki mengucup isterinya ketika puasa Ramadan dah. Dengan syarat tidak menggerakkan syahwat lah. Yang keduanya makruh dah kucup isteri atau peluk isteri pada orang yang tak dapat mengawal dirinya dah. Tu. Dalilnya dari hadis Abu Daud, naha anha syabban wa rakhasa fiha li syaikhin dah. Katanya perawi hadis di kalangan sahabat ni, dia kata Nabi larang perbuatan itu daripada orang muda, tetapi Nabi longgarkan kepada orang yang sudah bukan muda lah. Yang ketiga dah, Nabi mengucup dan memeluk isterinya ketika berpuasa dah. Dan Nabi ni orang yang boleh kawal dirinya dah. Yang kelima, yang keempat dah, harus menceritakan perihal suami isteri dengan tujuan untuk menzahirkan kebenaran. Ada hadis ke Nabi larang kita royak cerita, kita tidur dengan bini kita royak semalam gini. Tak boleh, Nabi larang. Dosa besar kita royak cerita hubungan badan kita dengan isteri kita, haram dah. Tapi Aisyah royak dia apa? Tujuan yang Aisyah royak ni nak menzahirkan kebenaran, nak royak hukum. Bukan nak royak apa dia, nak kecek ngapun tak, nak merapu tak, nak mencarut tak, tapi nak royak hukum. Sebab bila Nabi sendiri buat, menunjukkan boleh, orang lain boleh buat juga. Faham tak? Macam kita nak temu doktor lah. Doktor macam mana lah, Ambo ni perah dengan bini Ambo ni, letih sokmo dia. Waktu dia letih, Ambo nak dia letih. Waktu dia nak, Ambo letih pula. Nak kan doktor? Tak. Bukan ada rahsia kita tak, tapi nak ambil obat doktor. Doktor pun kata, doktor kata apa kali sebulan, berapa kali seminggu. Tak. Doktor pun gini. Doktor pun kata apa tu obat. Jadi tu bukan nak membongkar rahsia kita tak, tapi dengan tujuan untuk ambil obat, untuk merawat penyakit. Tak apa, boleh. Tak masalah. Ataupun orang tino, dia
nak cerang dengan bini dia, dengan suami dia, tak puas hati dah. Sebab suami dia tinggal, dia sokmo, tak layan dia semua sekali, kita dengan qadi. Tak kata apa dia nak tak cerang ni apa? Tak WPT kau, tak ada kereta kau, mana? Tak cukup makan kau, mana? Dia kata cukup lah kau dah. Baju beli dah, allowance cukup dah 3,000 sebulan, cukup lah kau dah. Tapi so yang tak cukupnya dah. So yang tak cukupnya dah. Dia royak. Dia royak hubungan tak ada, suami tak layan dia. Dah tak layan dia. Maka dia boleh royak kata qadi. Bukan dia nak membongkar rahsia dia, tak. Bukan nak ni tak, tapi dia royak benar. Sahabiyah, perempuan sahabiyah kita dengan Nabi. Dah, kita dengan Nabi, wahai Rasulullah, aku nak cerang kata lelaki aku. Dia royak, Nabi kata apa? Dia kata macam kain buruk Rasulullah. Macam kain buruk. Dah. Dia royak. Jadi dalam hadis ni bukan maksudnya boleh royak rahsia rumah tangga kita. Tapi kalau kerana maslahat, kerana kepentingan, kerana ada sebab, dah, nak temu tok qadi ke, nak temu doktor ke, nak royak ke ustaz minta maaf lah ustaz nak tanya ni sikit dah. Bukan nak ni dak ustaz, tapi nak royak benda masalah rumah tangga. Dah. Jangan saya, nak resah saya. Tak resah ni cegah, jangan. Dah, resah suami isteri ni. Bapa dia semua masalah lah. Kena resah balik. Jadi hak Aisyah royak ni bukan tujuan nak mendedahkan rahsia rumah tangga, tetapi sebenarnya nak selesai masalah dah, nak royak hukum. Ni nak royak romantiknya Nabi dengan isteri-isteri dia ni. Kita ni kucuk isteri waktu belum nikah ya, lama-lama malah busuk-busuk. Jauh-jauh. Kita ni kucuk isteri ni, peluk isteri ni waktu belum nikah ya. Ada boleh anak 2 orang 3 orang ya. Pakai dak lah. Dak belum nikah juga kucuk siu tangan lah, siu dahi lah, macam-macam lah. Dah lama-lama dekat tidur pun jauh-jauh. Dak. Tidur jauh perlu hambon busuk bang Tapi Nabi dia nikah dengan Aisyah lama dah. Tapi Nabi masih lagi mesra dengan Aisyah dah, menunjukkan intimnya hubungan baginda dengan isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Adalah gila-gila saya. Gila-gila reka-reka. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa shaim, rawahul Bukhari. Antara perkara harus juga selain daripada kita ni kucup isteri kita dan kita ni peluk isteri kita dalam bulan puasa, harus juga dalam bulan puasa ni iaitu berbekam walaupun setengah ulama kata makruh, bahkan ada yang mengatakan batal puasa mazhab Ahmad bin Hanbal makruh dia batal puasa. Jumhur kata harus tapi gak makruh lah kalau boleh meletihkan tubuh badan kita dah. Jadi masalah berbekal ni dia sama dengan derma darah. Beluk apa? Apa panggil dia? Derma darah ni? Derma darah lah. Donate lah. Derma darah lah. Derma darah juga makruh, sama dengan berbekal juga dah. Sebab apa? Sebab ni boleh mendatangkan lemah dan letihnya kita daripada berpuasa dah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau derma juga waktu malam lah. Memang kaunter untuk derma darah ni dibuka pada waktu malam dah. Boleh derma darah waktu malam. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam ketika mana Nabi ni ihram. Dia pernah juga baginda berbekam ketika baginda berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda pernah berbekal waktu Nabi sedang ihram dah. Waktu ihram Nabi berbekal. Dan Nabi juga pernah berbekam ketika mana Nabi berpuasa. Okey, hadis ni kita baca selagi hadis dah. Selagi hadis depan mana? Depan. Wa an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala rajul bil baqi wa huwa yahtajimu fi Ramadan faqala aftara al hajim wal mahjum, rawahu al Bukhari, rawahu al khamsah ila Tirmizi wa sahahahu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu
bahawasanya Nabi SAW pernah mendatangi seseorang yang sedang berbekam pada bulan Ramadan di Baqi' dah. Nabi pergi ke Baqi', tiba-tiba Nabi tengok ada orang sedang berbekam bulan puasa ni. Lalu baginda bersabda, telah berbukalah, telah batallah puasa orang yang berbekam, dia orang yang dibekam. Hadis riwayat 5 orang imam kecuali At-Tirmizi. Dia dikatakan sahih oleh Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban. Terjemah sekali lagi dah. Daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah mendatangi seorang laki-laki, dua lelaki lah, yang mana seorangnya sedang dibekam, seorang lagi sedang berbekam dah. Dia lakukan perbuatan berbekam itu dalam bulan Ramadan, bulan puasa. Lalu Nabi kata, aftarul hajimu wal mahjum, telah berbukalah, telah batallah puasa orang yang melakukan bekam, orang yang dibekam dah. Hadis riwayat 5 orang imam kecuali Tirmizi dah. Hadis yang ketiga, baca lagi dah. Hadis ketiga. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala awwalu ma kurihatil hijamah lis-shaim anna Ja'far bin Abi Talib ihtajama wa huwa shaim. Famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hadhani. Thumma rakhasa an-nabiy ba'du fil hijamah lis-shaim wa kana Anas yahtajimu wa huwa shaim rawahu ad-Darqutni wa qawwah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, permulaan ataupun awal-awal dimakruhkannya berbekal itu bagi orang berpuasa adalah kerana ketika Ja'far bin Abi Talib berbekal dalam keadaan berpuasa, maka ketika itu Nabi melewatinya lantas bersabda, batallah dua orang ini. Kemudian setelah itu Nabi pun memberi rukhsah keringanan untuk berbekal bagi orang yang berpuasa. Dan Anas sendiri yang meriwayatkan hadis ini pernah berbekal ketika berpuasa. Hadis riwayat Darqutni, dan ia mengatakan hadis ini kuat dah, kagah, sahih dah. Resah. Jadi Syekh Ibnu Hajar sekali nak bagi 3 hadis dah. Hadis yang pertama, Nabi berbekal ketika berpuasa. Hadis yang kedua, Nabi pergi ke Baqi', Nabi tengok orang sedang berbekal, Nabi kata orang hak bekal pun batal, kena bekal pun batal. Hadis yang ketiga, hadis Anas ni, Anas menjelaskan permulaan kenapa makruhnya berbekal ni, kerana Nabi pernah melihat Ja'far sedang berbekal, Nabi kata batal puasa dua orang ni dah. Lepas pada tu Nabi pun bagi rukhsah, tak apalah boleh berbekal. Nabi sendiri pun berbekal juga. Maka Anas pun ambil hak kedua tu. Hak kedua tu. Maka Anas sendiri pun berbekal juga dah. Ada sah masalah. Besar lah. Jadi kesimpulannya, berbekal ni pada asalnya, pada permulaannya hukumnya makruh dah. Tetapi hukum ni telah dimasukkan, maka dibolehkan kepada kita sekarang ini untuk berbekal. Tapi jika sekiranya berbekam ataupun derma darah tu boleh menyebabkan kita letih, yang menyebabkan kita ni tidak bermaya, maka tu tetap dengan hukum asal, iaitu makruh dah. Makruh hukumnya dah. Jadi kalau boleh cuba elakkan berbekal pada waktu siang hari kalau meletihkan kita. Tapi kalau menyebabkan kita ni sakit kepala doh nak berbekal juga, berbekal. Ataupun kau orang ACD dak. Bini kita ACD kau, anak kita ACD kau, nak darah juga. Emergency dak. Ada darah juga. Biar buka puasa tak apa. Nak tolong orang kan? Tak apa buka puasa pun. Ada? Jadi kesimpulannya, berbekam ini mengikut pendapat jumhurnya harus dan makruh kepada orang yang tak mampu ataupun boleh menyebabkan letih. Dari mazhab Ahmad bin Hanbalnya tidak boleh berbekal pada waktu siang hari bulan puasa dan boleh membatalkan puasa dah. Jadi hadis ni disebut oleh Ibn Hajar Asqalani dalam kategori perkara-perkara yang harus dalam ketika berpuasa dah. Saya baca lagi. Sebab kita ada so lagi baki dah. So lagi baki. Jadi kita terpaksa kena speed sikit lah. Dah 5 minit lagi dah. Sikit 5 minit lagi. Bercelak ketika berpuasa. Antara perkara harus juga ketika berpuasa, selain daripada kita buat hubungan dengan isteri kita, daripada jima' lah, mukadimah dia boleh. Lain daripada kita ni boleh juga kita ni berbekam, boleh juga dalam bulan puasa ni harus juga kita memakai celak dah. Celak ni bukan orang puai pakai celak ni, orang jantan pakai celak sebenarnya. Sunnah bagi orang lelaki dia perempuan pakai celak. Dah. Kita orang tak beli pakai celak. Dah. Orang tak beli pakai celak. Sebenarnya celak ni disunatkan. Masalahnya ustaz tak pakai celak juga. Mau pakai celak lah. Tengok orang depan pakai celak dah.
Pakai celok belakang, pakai celok belakang. Mana cari dia celok. Dia celok ni kena pakai dalam mata, bukan luar, bukan pakai tiga ni tak. Dalam mata celok dalam mata ni. Dah. Nabi setiap kali Nabi nak tidur dia pakai celok. 3 kali pakai celok dah. Setiap nak tidur Nabi pakai celok. Dia celok pakai celok ni sunnah Nabi. Dah. Sunnah sekarang yang kedua dia boleh merawat penyakit. Dah. Kita pakai spek sebenarnya celok ni boleh mencerahkan mata sebenarnya lah. Sebenarnya. Dah. Kena terang. Amu tinggal saat ni pasal berbekal dah. Nak ayat berbekal ni pun antara rawat teh dah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Banyak sebenarnya penyakit yang boleh dipulihkan dengan berbekal. Dah, banyak. Sebab berbekal ni nak keluar darah-darah kotor tu. Dia tarik darah-darah kotor hitam tu, dia tubik dah. Jadi menyebabkan tubuh kita ringan, dia penyakit-penyakit tubuh kita tu berkurang dah. Kena tu. Sungguh. Mungkin Nabi royak betul, Nabi royak kata kita yakin. Tak yakin dengan farmasi hospital saja. Kita perdana yang yakinnya. Nabi royak tak yakin. Tak betul tu. Dah. Ada orang dia kata dia kata nak nego tu. Tak kena free dia ambil sendiri ya free kan. Dia pergi beli sendiri Mekah tu. Dah. Dia pergi ambil sendiri Yamen. Dah, nak makan obat. Kena tu. Nego belaka, farmasi pun nego juga. Suruh tolong ya. Orang pukul lain nego juga. Nego kan. Kena tu. Tak okeylah kita nak beli obat cuma pula dah. Kalau kita kaya tak apa. Marilah main obat memang free ambil bagi seseorang. Tak boleh sakit main obat kan. Tak. Jadi kita kadang-kadang pandai lagu lain pedahak. Orang jual Islam belaka pedahak tu. Kalau orang Cina jual tak apa pula. Beli pula dah. Mana masalah kita ni? Nak maju ke mana kita ni? Dah. Dia tengok orang maju sikit dia deki lalu. Dia kata macam-macam lalu. Kena tu. Okey. Jadi berbekal ni antara rawat teh yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Cuma minta maaf lah hamba tak pernah berbekal. Bukan tak berbekal geram Tengok dah bekalnya, saya pun ada bekal. Ada khidmat ni, ustaz jugalah. Khidmat ustaz jugalah. Dia boleh kan awak program sini boleh. Kita panggil dia mari sini. Kita nak buat berbekal, kita buat sekali hari Sabtu ke? Dah, pakai bekal belakang. Boleh lah terasa mana. Dia ada kelulusan KKM lah, Kementerian Kesihatan dah. Tapi tak ada sini, dia duduk di Selangor. Jadi berbekal ni antara cara rawatan Nabi SAW. Sampai Nabi ketika ihram Nabi berbekal lagi. Kan Nabi bekal sini kan, atas belakang kepala ni. Dah, atas sini ni. Macam-macam lah. Jadi celok juga antara sebenarnya rawatan dalam Islam sebenarnya dah. Rawatan Islam juga sebenarnya dah. Sebenarnya kalau tengok kajian sahih doktor lah sebenarnya, dia mengakui hak Nabi ajar tu betul belaka. Bersugi betul Nabi ajar. Semaya tu banyak faedah kesihatan dia. Dah. Makan ubat-ubat Nabi anjur pun ada faedah dia dah. Dah. Habatus saudaknya makan madunya dah. Kena tak? Kita tak yakin dengan ubat pitu ya. Hak Nabi ajar kita tak yakin. Subhanallah. Dah. Saya hamba maaf lah sebut. Saya hamba dia jual ubat tu dah. Dia jual ubat habatus saudak, minyak zaitun, dia jual madu. Orang hak nyakit kanser tu turun kanser dia, sembuh kanser dia. Subhanallah. Doktor, mula doktor tak percaya. Lepas tu doktor ambil botol dia makan, lepas tu order 3 botol madu dengan ustaz kita. Sebab dia sendiri kecil manis, dia makan madu tu turun. Dia pun heran jadi. Hebat dia kata. Hebat. Dah. Jangan. Tapi amun nak royak bukan nak nego dak, amun nak royaknya, hak obat Nabi royak tu nak yakin jugalah. Jangan nak yakin hak ibadat Nabi royaknya, hak apa Nabi royak tu betul lako Nabi royak tu. Betul. Nego tak di masjid ni mana boleh nego. Tapi nak royak perubat teh Nabi royak tu betul. Ni kes tu masalah bekal, masalah celok dah. Okey, lagi dah. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha, abidah asli. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadan wa huwa shaim. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Qala Tirmizi la yasihu fihi syai'un. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi pernah bercelok di bulan Ramadan sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif.
Imam Tirmizi kata tidak ada satu pun hadis yang sahih dalam bab masalah ini. Apa maya dia dhaifnya? Tak ada hadis sahih ke? Tak ada hadis sahih. Tapi orang tanya, ada tak boleh berceluk? Jadi berceluk ni kalau ikut hukum asalnya boleh. Sebab itulah dalam buku berkenaan dengan perubatan, masalah perubatan dalam bulan puasa ni, Dr. Basri Ibrahim Al-Azhari, dia ada buku ni Dr. Syahri bagi gambar. Dr. Syahri tak ada ni. Dia beri buku tu, dia sebut semua masalah-masalah perubatan dalam bulan puasa ni hak tidak membatalkan puasa. Antaranya ialah kita titik obat sakit mata dalam bulan puasa, tak batal. Walaupun kita puasa pahit dan tekuk sekalipun, tak batal dah. Titik obat telinga ke, titik obat mata ke, tak batal puasa. Tu bukan makan. Kalau makan kita ambil obat buh dalam mulut pula, obat makan kan. Kita sakit mata tu bekuk merah. Tak boleh bubuh ni obat ni. Tunggu malam ni baru pula. Seloklah kitanya. Kena rasa. Kita mandi masuk air mata kena. Tak batal puasa. Tak batal. Bukan bubuh obat, batal apanya? Tak batal. Nyamuk gigi kita, batal puasa? Tak batal. Dah. Sebab tu buat injection tak batal puasa. Injection tak batal puasa. Contohnya jeki kala kau binatang berbisa ketik kita. Dia pun bubuh dia punya bisa dalam tubuh kita. Batal puasa ke tak? Tak batal puasa. Jadi injection tak batal puasa. Tak batal puasa. Dah. Jadi injection tak batal puasa, titik obat dalam mata tak batal puasa, dia telinga pun tak batal puasa juga dah. Jadi hadis ni menunjukkan harus pakai celuk ketika berpuasa. Dia tak batal. Wallahu taala ala wa alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada soalan ke? Soalan. Cumanya kuliah kita sekali lagi bab puasa ni kita harap-harap boleh habis jugalah, boleh khatam jugalah nak memegang puasa ni. Yang keduanya kita akan cuti lah sepanjang bulan puasa ni sehingga 15 Syawal ke mungkin sebulan setengah kita akan cuti. Jadi ambo sarankanlah untuk orang yang belum ada buku lagi lah, kena ada buku lah. Kalau mari dengar saja gitulah. Yalah air pahala orang ngaji dengan orang dengar saja. So yang keduanya kebetulan dah syarah ambo syarah ni ambo syarah berdasarkan buku ni. Dia buku ni ada terjemahan dah. Ada terjemahan dari Indonesia lah. Jadi siapa-siapa dia hak nak terjemah untuk klik di rumah baca-baca semua sekali, bolehlah. Apa dia tulis nama, benda tak ada lagi bagainya, tapi kita boleh pesan sayang kita ada Indonesia tu, boleh hantar mari sini dah. Nak berapa set dah. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Ya, tafadhal. Okey, soalannya ma hukmu istimalu farsul asnan. Apa hukum menggunakan beru gigi dengan ubat gigi dalam bulan puasa? Soalan ni dijawab oleh Ben Bas Mufti bekas Mufti Arab Saudi lah. Dia kata tidak digalakkan kalau nak gosok gigi juga boleh, tapi sebelum pada azan subuh ataupun lepas pada berbuka puasa. Sebab ubat gigi ni kan dia buih ni benda halus, takut-takut dia meresak tu masuk dalam mulut kita lah. Maksudnya kalau kita buat juga tak batal puasa kita nya, bukan sengaja kita nak telan ubat gigi tu. Kalau telan ambil ubat gigi gong-gong makan lalu lah. Jadi tak sengaja, tapi kadang-kadang dia meresak juga dah. Sebab tu kalau boleh elok-elokkan, kecuali pada waktu malam bolehlah guna ubat gigi, beruh gigi lah. Tapi kalau guna juga sehari, puasa kita tidak batal dah. Bukan makan tu. Jadi kalau siang hari kita gunakan kayu sugi ke ataupun guna beruh gigi saja ke, tu jawapan daripada Pembas lah. Mungkin orang lain jawapan lain, orang lain kata harus boleh berlaku dah. Tu anak mau tengok jawapan tu lebih tepat lah. Kalau boleh elokkan lah daripada menggunakan ubat gigi waktu siang hari. Ada soalan lagi? Dalam hadisnya bila tiba bulan Ramadan wasufidati syayatin akan ditambah
akan dipenjara, akan diikat, akan dipasung syaitan-syaitan dah. Jadi soalannya, apakah pandangan ulama tentang hadis ni? Adakah semua syaitan tu memang dipenjara, memang diikat, memang ditambak atau macam mana dah? Sebabnya masih ada lagi orang jahat boleh puasa pun. Masih ada lagi orang tak puasa, tak semayang, masih ada lagi orang yang suka buat benda berzina semua sekali dah. Macam mana? Adakah syaitan masih ada dah? Ada 2-3 jawapan ulama lah. Antara hak amo ingatnya ialah setengah ulama kata hak ditambak tu pala pengat lah syaitan tu. Hak keperak hak dia, hak ketua-ketua syaitan saja ditambak dah. Wa maradatu syayatin. Ketua-ketua syaitan saja. Mana anak buah dia tu masih terlepas lagi. So, yang keduanya, memang syaitan diikat sungguh. Tapi jahat juga tu apa? Jahat tu kerana nak manusia lah. Syaitan manusia, syaitan jin saja diikat. Syaitan manusia tak diikat lagi. Minal jinnati wan nas. Syaitan tu dari kalangan jin dan manusia. Jadi syaitan manusia tu masih terlepas lagi. Syaitan jin saja hak ditambak, hak diikat dah. Dua tu jawapan yang ingatnya. Wallahualam. Cuma selagi jawapan dia nya, wallahualam, selagi jawapan dia nya, ulama sebut bukan syaitan ditambak, diikat, tapi oleh kerana kita mengerjakan ibadah puasa, tak makan, tak minum, yang menyebabkan syaitan tak boleh nak masuk dalam tubuh kita ni. Kaya syaitan ni kan yajri majradam, dia mengalir mengikut aliran darah kan. Bila kita puasa, maka tekanan darah kita ataupun salur darah kita jadi sepit sebab kita puasa. Dah turun darah dia turun darah kita. Maka syaitan tak dapat menguasai kita sebab kita letih. Dah. Tu maksud yang ketiga lah disebut oleh ahli ulama dah. Wallahu alam. Ada lagi soalan? Ada? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.